Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, hari ini hari Rabu 29 hari bulan 9. Kita akan teruskan lagi PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Okey. Okey, bidang ulum syariah. Okay, macam biasalah, hari Rabu kita akan buat ulum. Okey, ulum pada minggu ni pula bahagian sirah. Bahagian sirah iaitu tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Okey. Sini kamu boleh tengok halaman modul yang akan kita gunakan pada hari ini, iaitu yang pertama yang ni. Dia ada macam peta ni. Yang kedua ini yang kedua ini. Okey, baik. Itu sahaja. Maksudnya dua line yang lah lah. Dua line yang lah. Modul kuning ni. Modul V3C. Okey, dua line yang terakhir. Okey, baik. Macam biasa, kamu tulis nama. Nama kena tulis. Okey. Dan kita akan buka buku teks pula. Letak sebelah. Buku teks kena ada. Letak sebelah. Buka muka surat 114, 115. Okey, ini. 114, 115. Berkenaan dengan kisah masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam lah, sebelum Nabi Muhammad berdakwah kat mereka, macam mana cara hidup orang Arab ni. Okey, kita akan baca lah. Okey, dulu kita dah masuk sikit tajuk ni. Kita nak ulang balik tengok. Mungkin ada yang dah lupa sebab lama dah kita belajar dulu ni. Okey, baik. Okey, kamu tengok. Kamu akan isikan tempat-tempat kosong ni dengan perkataan-perkataan yang dia bagi ni. Dia dah bagi dah perkataan-perkataan ni. Kamu cuma isi tempat kosong sahaja. Okey, baik. Sekarang kita tengok dulu di buku teks cerita dia. Okey, cerita berkenaan dengan cara hidup masyarakat Arab Jahiliyah ni. Okey. Yang pertama, masyarakat Arab ketika itu, ni yang digambar kuda ni. Masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Maksudnya berpuak-puak ni ada banyak geng lah. Geng apa? Macam-macam geng lah. Jadi, bila dah banyak geng, mereka berkelahi. Suka berkelahi. Geng hang berkelahi geng aku. Geng dia berkelahi geng tu. Okey, jadi dahlah hidup dengan banyak geng. Maksudnya mereka tak bersatu padu kehidupan mereka. Mereka berpuak-puak. Okey, mereka bersuka berkelahi pula. Okey, pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah. Geng-geng tadi ni dalam bahasa Arabnya kabilah lah. Kita bahasa Melayu kita panggil geng. Mereka kabilah lah. Berkabilah tadi ni antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Okey, mereka berebut harta, berebut kuasa, nak jadi ketua kawasan dan sebagainya. Sebab tu mereka berkelahi. Macam kita duk tengok dalam TV lah. Cerita-cerita bergaduh berkelahi ni. Okey, baik. Yang kedua, bulat di atas ni ada gambar orang duk beli di kedai tu. Kepercayaan. Apakah kepercayaan mereka sebelum ada Islam? Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah dengan menyembah menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Okey, menyembah berhala. Okey, baik. Menyekutukan Allah ni maksudnya dia anggap ada kuasa lain, dia sembah benda lain selain Allah. Itu yang disebut sebagai menyekutukan Allah. Okey, baik. Macam mana mereka menyekutukan Allah tu? Mereka sembah berhala. Berhala ni tokong lah. Okey, baik. Yang seterusnya tersambung, mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka percaya yang mereka duk sembah tu, itulah yang duk tolong mereka. Okey. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Mereka percaya pada perkara-perkara khurafat.
Okey, perkara khurafat ni perkara mengarut lah. Perkara yang kata ada benda ni boleh bagi kuat, benda ni boleh bagi depa tak boleh bagi depa kebal, bagi depa menang dengan orang lain. Adalah macam kita selalu tengok dalam cerita-cerita bomo tu, khurafat, dia ikat, dia pakai gelang ke apa di tangan, dia kata gelang tu lah yang bagi dia kuat, bagi dia menang lawan dengan orang lain. Gelang tu lah yang bagi dia kaya dan sebagainya. Okey, itu yang dipanggil sebagai khurafat. Dia menganggap kata benda-benda yang dia pakai, yang dia simpan tu ada kuasa. Itulah khurafat. Okey, baik. Cara hidup yang ketiga, cara hidup masyarakat Arab sebelum adanya Nabi Muhammad berdakwah kat depa ni. Cara hidup, mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Ini cara-cara hidup depa. Minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Okey, itu cara hidup masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan Islam. Okey, baik. Kena ingat ni, minum arak, berjudi, berbohong, menilik nasib dan bunuh anak perempuan. Menilik nasib ni apa? Menilik nasib ni depa pergi jumpa tok bomo, tok dukun, depa tanya apa akan berlaku pada masa depan depa. Apa depa ni betul tak? Kawan tu pun tengoklah tapak tangan ke apa ke. Oh, tangan ni nak dapat duit banyak. Tangan ni betul, tangan ni kuat. Itu dinamakan sebagai menilik nasib. Okey, baik. Kita dah tengok dah cara kehidupan depa. Jadi sekarang kita nak pergi kepada modul untuk menjawab soalan. Okey, baik. Kita tengok kalimah ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang atas ni. Yang sini nampak anak panah kuning ni. Ini anak. Anak. Okey. Ini tepi dia. Khurafat. Khurafat. Yang sini pula hujung ni berpuak-puak. Berpuak-puak. Okey, seterusnya baris bawah. Yang ini sini harta. Harta. Okey, kamu boleh conteng kat sini. Tulis dalam tulisan Rumi pun boleh, tak ada masalah. Baru kamu senang nak cam sekali lagi. Nak ambil jawapan yang mana. Okey, ini harta. Okey, ini pula berhala. Ini berhala. Okey, ini berjudi. Berjudi. Dan yang hujung ni nasib. Nasib. Okey, baik. Nombor 1. Cara hidup orang Arab dulu-dulu sebelum adanya Islam. Suka menilik. Nak ambil yang mana? Atas ni kamu boleh ambil satu saja, potong dan tulis. Suka menilik apa? Okey, kalau korang pasti korang dapat, kamu boleh ulang balik video yang kita baca buku teks sama-sama tadi. Okey, yang kedua, membunuh tempat kosong perempuan. Bunuh apa? Membunuh tempat kosong perempuan. Yang ketiga, cara hidup depa menyembah. Depa sembah apa tadi? Okey, bubuh di tempat kosong ni. Yang keempat, suka berzina, minum arak dan tempat kosong. Yang kelima, merebut. Depa berebut apa? Okey, isi di tempat kosong ni. Yang keenam, hidup. Depa hidup macam mana? Tadi yang kata ada geng tu. Okey, kamu isi tempat kosong. Dan yang ketujuh, percaya perkara. Okey, isi tempat kosong. Perkara apa? Okey, baik. Itu untuk halaman yang pertama. Sekarang kita tengok halaman yang kedua. Okey, ini kena baca buku teks muka surat 117. Okey, baik. Kita tengok dulu buku teks muka surat 117.
Okey. Kepribadian Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Okey. Macam mana Nabi Muhammad ni? Apa yang Nabi Muhammad tunjukkan sebagai seorang Nabi apabila menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Okey, masyarakat Mekah yang kita kata tadilah, yang hidup berpuak-puak, bergaduh dan sebagainya. Okey, bila Nabi Muhammad nak ajak mereka tentang Islam, mereka pun memberi penentangan lah, mereka tentang lah, mereka lawan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ni macam mana dia nak menghadapi orang-orang yang lawan dia tu. Okey. Apakah kepribadian Nabi Muhammad? Yang pertama, nombor satu ni, sabar dan tabah. Okey, Nabi Muhammad seorang yang sabar dan tabah. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad ni sabar dan tabah? Okey, cerita dia, Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Ini menunjukkan Nabi ni seorang yang sabar. Bila Abu Lahab dan bini dia, Abu Lahab bini dia ni dan bini dia juga adalah bapa saudara, pak menakan Nabi, pak saudara Nabi, pakcik Nabi. Tapi mereka ni lah yang kuat melawan Nabi. Mereka panggil Nabi ni pendusta. Pendusta ni penipu lah, pembohong lah. Okay? Tapi Nabi tak lawan mereka balik. Nabi tak patah semangat. Nabi sentiasa berbuat baik pada mereka. Itulah menunjukkan bahawa Nabi ni sangat sabar dan tabah. Okay? Yang pertama, sabar dan tabah. Yang kedua, berpendirian teguh. Berpendirian teguh. Okey. Masa bila yang dikatakan Nabi ni berpendirian teguh? Apabila orang lawan dia, orang Arab lawan dia. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Okey, kalau depa bagi tawaran kat Nabi, kalau Nabi sembah berhala macam depa nak bagi Nabi ni duit yang banyak. Jadi baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Nabi tak mau, walaupun orang depa duk tayang duit nak bagi, Nabi tolak. Nabi kata tak payah, tak mau. Nabi tetap dengan Islam, tetap nak berdakwah, tetap nak ajak Islam dekat depa. Okey, baik. Itu yang kedua, berpendirian teguh. Yang ketiga, bijak merancang. Okey, Nabi juga bijak merancang bila menghadapi orang-orang yang menentang dia ni. Okey. Okey, apakah yang menunjukkan Nabi ni bijak merancang? Baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi. Okey, bila ada orang Arab, musuh Nabi lah, musuh Nabi yang bernama Abu Jahal dengan geng dia, mereka nak bunuh Nabi. Jadi turunlah wahyu yang meminta, Allah minta Nabi pindah, berhijrah ke Madinah, daripada Mekah pergi Madinah. Okey, ni Mekah, dalam peta ni, Mekah dan nak pergi Madinah. Ni Madinah, ni Mekah. Daripada sini nak pergi ke atas ni. Allah suruh Nabi berpindah. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara Mekah, untuk mengelirukan musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Okey, maksudnya apa dia kata kat sini? Lepas kata Allah perintah Nabi suruh berpindah, daripada Nabi duduk di Mekah, Allah suruh pindah pergi Madinah sebab ada orang nak bunuh Nabi, nama dia Abu Jahal dan geng dia. Okey, waktu nak pergi Madinah tu Nabi menggunakan jalan
ke selatan. Menggunakan jalan jauh lah. Okey, menggunakan jalan yang jauh. Kenapa? Kerana untuk mengelirukan musuh. Nak buat musuh yang nak bunuh Nabi ni tak jumpa. Nak bagi mereka keliru, mereka musuh ni, mereka tak cerdik, mereka ingat Nabi ni nak guna jalan biasa. Rupanya Nabi guna jalan lain nak pergi Madinah tu. Itulah yang dipanggil bijak merancang strategi. Macam kamulah duk main game dalam telefon tu. Bila tahu kata ada musuh duk tang tu, takkan kita nak lalu tang tu. Kita lalulah kot jalan lain kan. Okey, itulah contoh ya. 3 kepribadian Nabi. 3 kepribadian Nabi. Iaitu yang pertama, sabar dan tabah. Yang kedua, berpendirian teguh. Dan ketiga, Nabi ni bijak merancang. Okey, baik. Kamu, dia suruh apa? Lorekkan peribadi. Kamu juga boleh color. Kalau tak mau lorek, nak bagi nampak lagi cantik, color dalam bulatan ni. Okey. Lorekkan peribadi dan tingkah laku Nabi dalam menghadapi penentangan. Masyarakat Mekah dia ada bagi 9 peribadi ataupun tingkah laku lah. Okey. Jadi yang mana yang berkenaan dengan Nabi kamu warnakan. Okey. Yang pertama ni sabar dan tabah. Sini ya. Sabar dan tabah. Betul tak Nabi ni seorang yang sabar dan tabah? Kalau betul, warnakan. Kalau tak betul, tinggal kosong. Okay. Yang ni pula, tepi dia, menyimpan dendam dalam hati. Betul tak Nabi ni simpan dendam dekat orang yang menentang dia? Okay. Kalau kamu kata betul, warnalah. Kalau tak betul, tak payah warna. Okay. Yang ketiga, bijak merancang. Okay. Sini, bijak merancang. Okay. Sekarang yang sini pula, berpendirian teguh. Berpendirian teguh. Yang tengah ni, menolak sebarang tawaran kemewahan. Menolak sebarang tawaran kemewahan. Dan yang kiri ni, menyusun strategi untuk membalas dendam. Menyusun strategi untuk membalas dendam. Adakah Nabi nak balas dendam? Okey. Kalau ya, kamu color. Kalau Nabi ni bukan nak membalas dendam, kamu tak payah color. Okey, baris bawah pula belah kanan ni, berputus asa. Berputus asa. Okey, yang tengah, pasrah menerima penentangan dan bersedih. Pasrah menerima penentangan dan bersedih. Ada Nabi duduk bersedih saja, ada tak? Okey, yang terakhir yang kiri ni, tidak berdendam dengan mereka yang menentang. Tidak berdendam dengan mereka yang menentang. Mereka yang melawan ni Nabi tak simpan dendam pun. Adakah betul? Kamu, kalau betul, kamu color lah. Kalau tak betul, biar kosong. Okey, itu sahaja. Maka selesailah modul kuning kita. Jadi lepas ni ada kamu akan insya-Allah akan kembali ke sekolah untuk belajar dalam kelas macam biasa. Jadi dah tak ada modul lah lepas ni ya. Okey, baik, itu sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.